Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu atau disebut The Federation of Malaya Agreement 1948 sebenarnya telah ditandatangani antara Sir Edward Gen sebagai wakil kerajaan British bagi pihak King George ke-6 dan Raja-Raja Melayu. Perjanjian ini merupakan detik penting dalam sejarah Tanah Melayu yang berada di bawah pemerintahan penjajah British selama bertahun-tahun. Penjajahan Tanah Melayu oleh British memberi impak yang besar kepada landscape sosial, ekonomi dan politik negara sehingga membawa kepada kemunculan gerakan nasionalis dan anti penjajah. Gerakan ini didorong oleh keinginan untuk kemerdekaan dan berkerajaan sendiri yang akhirnya membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Satu aspek penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah mewujudkan kerajaan pusat persekutuan yang kuasa dan tanggungjawabnya dibahagikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perjanjian itu juga mengawal penubuhan persekutuan sebagai sebuah negara berdaulat yang merdeka, membuka jalan kepada kemerdekaan Tanah Melayu. Bagaimanapun, pembentukan persekutuan ini bukan tanpa kontroversi, terutama berkaitan isu hak dan keistimewaan orang Melayu. Perbahasan mengenai Melayu dan hak istimewa merupakan isu penting semasa rundingan yang membawa kepada perjanjian dengan Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian itu memberi jaminan khusus untuk hak-hak Melayu, termasuk kedudukan Raja-Raja Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu dalam pegawai kerajaan, serta hal-hal berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Isu ini masih menjadi perdebatan di Malaysia dengan perbahasan mengenai skop dan sifat keistimewaan itu. Tanpa mengira perbahasan yang berterusan, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu kekal sebagai detik penting dalam sejarah Tanah Melayu, menandakan permulaan era baru pemerintahan sendiri dan kemerdekaan. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan perjanjian penting yang dimeterai antara Sir Edward Gen sebagai wakil kerajaan British bagi pihak King George ke-6 dan Raja-Raja Melayu. Perjanjian itu mengawal penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang merupakan persekutuan bekas British Malaya. Perjanjian pembukaan menyatakan hasrat mereka untuk mencapai kemajuan ke arah berkerajaan sendiri dan mencadangkan langkah pertama ke arah ini ialah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian itu juga mengawal penubuhan persekutuan sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, termasuk peruntukan mengenai kuasa dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan negeri. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mentakrifkan kuasa dan fungsi kerajaan persekutuan dan negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu yang baru ditubuhkan. Kerajaan pusat diamanahkan dengan kuasa penting seperti pertahanan, hal ehwal luar dan keselamatan dalam negeri, manakala kerajaan negeri pula bertanggungjawab dalam hal-hal seperti pendidikan, kesihatan dan kerajaan wilayah. Perjanjian itu juga mengawal kedudukan istimewa Raja Melayu dan bangsa Melayu dalam persekutuan. Ini termasuk peruntukan untuk membolehkan Raja-Raja Melayu mempertahankan kedudukan dan keistimewaan tradisi mereka serta melindungi adat, tradisi dan agama Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga memberi taraf istimewa kepada Raja-Raja Tanah Melayu dan orang Melayu dalam persekutuan. Ini termasuk peruntukan untuk membolehkan Raja-Raja Melayu mempertahankan kedudukan dan keistimewaan tradisi mereka serta melindungi adat, tradisi dan agama Melayu. Perjanjian itu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu sebagai orang asli negara dan memperuntukkan dasar tindakan afirmatif dilaksanakan bagi memastikan kemajuan mereka. Kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan masyarakat Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu
merupakan aspek penting dalam perjanjian itu dan akan memainkan peranan penting dalam membentuk lanskap politik dan sosial negara pada tahun-tahun akan datang. Salah satu peruntukan yang kurang dikenali dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah mengenai penubuhan Persatuan Melayu. Dalam perjanjian ini telah dipersetujui bahawa sebuah Persatuan Melayu akan ditubuhkan daripada wilayah Tanah Melayu yang dikuasai British sebelum ini, yang terdiri daripada 11 buah negeri. Pembentukan Persatuan Melayu memberi kuasa autonomi kepada orang Melayu dan membuka jalan kepada kemerdekaan Melayu. Selain itu, perjanjian ini juga mewujudkan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang menjadi asas kepada sistem politik di Tanah Melayu. Satu lagi peruntukan yang kurang dikenali dalam Perjanjian 1948 mengenai Persekutuan Tanah Melayu berkenaan dengan pelindungan terhadap kebebasan dan hak asasi warga negara. Perjanjian itu bersetuju bahawa rakyat akan dilindungi dan dijamin hak asasi seperti hak kebebasan bersuara, berhimpun dan beragama. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan kebebasan dan hak asasi manusia di Tanah Melayu. Selain itu, perjanjian ini juga mewujudkan lembaga pengelola dan persediaan gubernur bagi memastikan penyelarasan dan kerjasama di kalangan negara anggota dalam Persatuan Malaya. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga menyediakan jaminan terperinci tentang hak orang Melayu, termasuk hak tanah dan hak budaya. Penubuhan Persatuan Melayu tidak boleh menjejaskan hak orang Melayu dan mesti menjamin kesinambungan budaya Melayu. Dalam perjanjian ini telah dipersetujui bahawa orang Melayu akan memegang jawatan istimewa dalam pentadbiran dan pemerintahan Persatuan Melayu. Namun, ini tidak bermakna hak kumpulan etnik lain diabaikan. Perjanjian ini menjamin bahawa semua rakyat akan dilayan sama rata di bawah undang-undang dan menerima hak yang sama. Secara ringkasnya, The Federation of Malaya Agreement 1948 adalah dokumen penting yang meletakkan asas kepada penubuhan Malaysia moden. Perjanjian tersebut adalah hasil daripada penjajahan British di Tanah Melayu dan kemunculan gerakan nasionalis dan anti penjajah. Perjanjian ini mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu dan mentakrifkan kuasa dan fungsi kerajaan persekutuan dan negeri. Ini juga mengiktiraf kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan orang Melayu dalam persekutuan. Di samping itu, perjanjian itu termasuk peruntukan bagi penubuhan Persatuan Melayu, pelindungan hak asasi dan kebebasan warga negara, dan penubuhan lembaga pengelola dan persidangan gubernur. Walaupun ramai yang mungkin tidak mengetahui undang-undang yang kurang dikenali ini, namun ini penting dalam memahami konteks sejarah dan politik Malaysia hari ini. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.